Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Harun dan ini adalah penulisan saya dalam buku Pejuang Saham yang berkaitan dengan tajuk Nisbah Harga kepada Hasil. Tujuan buku ini dikarang adalah untuk diniatkan untuk disedekahkan kepada kedua ibu bapa saya yang hanya untuk memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah apa yang ada di dalam kandungan buku ini adalah semuanya ada diniatkan untuk mempelajari apa itu nisbah harga pada penjualan, dan insyaAllah segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang kesilapan itu datang daripada saya. Beberapa topik yang akan kita bincangkan dan akan saya bintangkan dalam e-book Nisbah Harga kepada Hasil ini, dan kita mulakan dengan pengenalan. Apa itu nisbah harga kepada hasil? Nisbah harga kepada hasil ni boleh dikatakan sebagai nisbah harga yang membandingkan harga saham syarikat dengan hasil ataupun pendapatannya. Nisbah harga kepada hasil adalah penunjuk nilai yang diletakkan pada setiap ringgit jualan atau hasil syarikat. Perkara ataupun sesuatu itu dimulakan akan ada sejarahnya, dan sejarah untuk nisbah harga kepada hasil ialah dia berlaku apabila Kenneth L. Fisher menghasilkan nisbah harga kepada jualan ataupun hasil. Nilai penjualan itu digunakan sebagai asas formula, kerana sementara pendapatan boleh berubah-ubah, penjualan tidak, dan penjualan syarikat tetap stabil dan tidak dipengaruhi oleh amalan perakaunan. Penjualan syarikat tetap stabil dan tidak dipengaruhi oleh amalan perakaunan GAAP atau prinsip perakaunan yang diterima secara umum. Adalah sekumpulan peraturan dan prosedur yang biasa dikenali yang dirancang untuk mengatur perakaunan korporat dan pelaporan kewangan. GAAP adalah sekumpulan amalan perakaunan komprehensif yang dikembangkan bersama oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan ataupun dikenali sebagai FASB. Kita masuk kepada topik kepentingan nisbah kepada hasil pula. Nisbah harga, ada beberapa kepentingan yang terdapat dalam nisbah harga kepada hasil ini. Yang pertama ialah nisbah harga kepada hasil membantu mengenal pasti syarikat yang mungkin dinilai rendah atau terlebih nilai jika dibandingkan dengan harga sahamnya di pasaran. Pakar-pakar pelaburan mungkin sangat bergantung pada nisbah harga kepada hasil kerana data pendapatan biasanya lebih sukar untuk dimanipulasi atau diubah daripada pendapatan bersih atau nilai buku firma. Pelabur mahu kebenaran sama ada baik atau buruk. Nisbah harga kepada hasil mengenal pasti kekuatan syarikat tanpa mengambil kira pemerjaan operasi yang boleh dimanipulasi secara syarah. Kepentingan kedua untuk nisbah harga kepada hasil pula, ia membantu syarikat baru atau syarikat permulaan dengan pendapatan bersih sifar menilai aset mereka. Nisbah harga kepada hasil yang rendah dianggap optimum kerana ia menunjukkan bahawa syarikat tersebut dinilai terlalu rendah. Namun, demikian nisbah tersebut yang perlu dilihat dari sudut sejarah atau industri juga. Peluang pelaburan harus dilihat dari semua aspek syarikat yang dapat membantu mengenal pasti masalah mendasar yang tidak dapat dijumpai dengan melihat hasil setiap formula secara individu. Kepentingan ketiga adalah menilai syarikat yang mempunyai pendapatan bersih sedikit atau tidak mencabar. Sesetengah perniagaan dia melanda bankrupt. Sebaliknya, yang lain sedang membangun atau menapis produk yang akan menjadi pemenang utama dalam industri mereka. Nisbah harga kepada hasil apabila digabungkan dengan penilaian lain, dia akan menunjukkan saham mereka kini didiskaunkan, menjadikan pembelian yang cost efektif berbanding dengan rakan-rakan mereka yang lebih matang yang mungkin memaparkan nisbah lebih dari 2.0. Nilai diskaun ini sering mendahului nisbah harga pada jualan yang lebih tinggi dan harga saham yang lebih tinggi pada masa hadapan. Formula untuk nisbah harga pada hasil adalah jumlah nilai jualan
didapati di penyata pendapatan. Sementara jumlah saham yang masih ada juga terdapat di penyata pendapatan atau di bahagian nota dokumen yang sama. Angka penjualan dalam formula adalah dari salah satu jangka masa berikut, iaitu yang pertama 12 bulan terakhir TTM, juga dikenali sebagai 12 bulan tertinggal atau bergulir. Ia adalah jangka masa yang sering digunakan berkaitan dengan nisbah kewangan seperti pendapatan atau peluangan ekuiti ataupun ROE untuk menilai prestasi syarikat dalam jangka masa 2 bulan sebelumnya dan 2 bulan berikut. Sama juga seperti kebanyakan metrik kewangan, nilai nisbah harga kepada hasil juga dapat berubah setiap hari. Oleh itu, penting bahawa penilaian itu diberi masa. Nisbah harga pada hasil bukan penilaian sebenar syarikat tetapi penilaian jangkaan yang kemudian digunakan untuk memahami penilaian sebenar dan dibandingkan dengan penilaian syarikat lain dalam industri yang sama. Kenapa nisbah harga kepada hasil dia boleh berubah setiap hari adalah kerana harga saham itu dia akan sentiasa berubah. Setiap hari selalu kebiasaannya harga saham itu akan berubah pada setiap hari. Okay. Dari perspektif pelaburan pula, nisbah harga kepada hasil sama ada dia kurang daripada 1, mungkin menunjukkan pembelian yang baik, harga saham yang dinilai rendah. Nisbah kenaikan harga yang lebih tinggi pula seperti 2.0 ataupun 3.0 memaparkan harga pasaran yang kukuh dan mungkin syarikat yang sama kuat. Bergantung pada maklumat pelabur, ada yang mencari nisbah harga kepada hasil yang rendah untuk mendedahkan pembelian saham para pelaburan. Minta maaf, mendedahkan pembelian saham yang baik. Para pelabur individu atau institusi lain lebih selesa memiliki saham dalam syarikat terkuat sahaja. Walaupun nisbah harga kepada hasil bukanlah satu-satunya alat analisis kebiasaan pelabur, ia juga boleh digunakan sebagai komponen utama dalam strategi pelaburan pelabur. Sebagai contoh, jika pelabur ingin mengenal pasti stok pertumbuhan kukuh, mungkin terlebih dahulu boleh memeriksa syarikat-syarikat baru dengan nisbah harga jualan yang rendah. Setengah organisasi pula akan menunjukkan sebagai syarikat yang tidak cekap. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat muda yang mempunyai potensi yang sangat baik jarang mempunyai nisbah harga yang pada hasil yang tinggi kerana mereka biasanya mengalami kemunduran sementara mereka berkembang. Syarikat-syarikat yang belum matang ini jarang mempunyai nisbah harga kepada hasil yang kuat. Tetapi, nisbah harga pada hasil mereka boleh menunjukkan stok undervalued yang boleh beli pada harga yang sesuai. Okey, pada topik ini kita akan membincangkan untuk mencari nisbah harga kepada hasil ataupun secara ringkas ni nisbah PER iaitu nisbah price to revenue di TradingView. TradingView ni sebenarnya merupakan satu platform untuk para pelabur untuk mendapatkan analisa sama ada fundamental ataupun teknikal. Untuk mencari nisbah harga pada hasil, terdapat dua cara untuk mencari nisbah harga pada hasil di TradingView. Okay, mari kita tengok. Untuk yang cara pertama, langkah satu ialah tulis tradingview.com di laman web, tekan pada website tersebut untuk memasuki ke platform TradingView. Langkah kedua, apabila masuk sahaja pada website TradingView, tekan pada butang chart tersebut untuk mendapatkan nisbah harga pada hasil. Langkah ketiga pula ialah pada bulatan merah tersebut, cari counter atau saham yang diingini untuk membuat analisa. Boleh saja tekan saja apa ataupun search saja apa saham yang ingin dicari. Langkah keempat, tekan pada butang yang berbentuk graf tersebut. Di sini, di dalam graf tersebut terdapat banyak fungsi-fungsi analisa fundamental yang boleh didapati. Untuk langkah kelima, selepas sahaja tekan butang yang berbentuk graf tersebut,
tekan pada butang statistik pula untuk mencari nisbah harga pada hasil. Keenam, sesudah sahaja tekan pada butang statistik ini, cari nisbah harga kepada hasil, ataupun jika ia di set dalam bahasa Inggeris, boleh mencari price to sales ratio dan tekan pada indikator tersebut. Dan akhir sekali, ia akan terkeluar tercatat seperti yang ditunjukkan di dalam e-book ini. Ditunjukkan tadi adalah cara pertama untuk mencari nisbah harga pada hasil di TradingView dengan cara yang pertama. Yang cara kedua pula adalah serba sedikit lain. Okay, kita akan tengok. Untuk cara kedua, langkah pertama adalah sama seperti yang cara pertama, iaitu tulis tradingview.com di laman web dan tekan pada website tersebut untuk memasuki platform TradingView. Langkah kedua pula, apabila masuk sahaja ke TradingView, masukkan terus nama kaunter yang ingin dicari. Lain sedikit daripada cara yang pertama, iaitu daripada cara pertama perlu tekan pada butang chart, tapi kali ini hanya search terus sahaja saham ataupun kaunter yang ingin dicari. Dan langkah ketiga pula, cari sahaja nisbah harga pada hasil di bahagian kewangan ini, dan akan terdapat terus nilai nisbah harga pada hasil kaunter tersebut. Apabila sudah sahaja search kaunter, scroll ke bawah dan akan jumpa bahagian kewangan, dan di bahagian kewangan tersebut akan terjumpanya bahagian penilaian, iaitu jumlah harga kepada hasil ataupun nisbah harga kepada hasil. Oleh kerana nisbah harga pada hasil ini sentiasa berubah dari hari ke hari, boleh tengok pada carta yang ditunjukkan, seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah sebelah. Nisbah harga pada hasil dia juga boleh dijadikan sebagai penanda aras untuk membeli saham pada jangka masa pendek. Kalau tengok di carta ini, boleh menunjukkan ia menunjukkan uptrend kerana nisbah harga kepada hasil juga menaik, seperti sama yang penanda aras, iaitu MA12. Yang ini pula boleh dikatakan nisbah harga pada hasil ini dia menunjukkan downtrend, kerana nisbah harga kepada hasil itu makin lama dia makin menurun dia punya nilai itu. Oleh itu, dia boleh dikatakan sebagai nisbah harga pada hasil yang tengah menurun. Untuk gambar rajah ketiga ini pula, berdasar penanda moving average itu menunjukkan pergerakan sideways, dan sama juga penanda nisbah harga pada hasil ataupun nisbah PR, ia juga menunjukkan pergerakan sideways. Kerana apa yang boleh ditengok pada carta sebelah ini, nisbah harga kepada hasil ni dia fluctuate, dia naik dan turun. Seperti apa yang saya kata pada pembentangan sebelum ini ataupun pada topik-topik sebelum ini, nisbah harga pada hasil ini sebenarnya bukanlah penanda aras yang kebiasaan digunakan oleh pelabur, tapi ia boleh menjadi pengganti kepada nisbah harga pada pendapatan yang selalu digunakan oleh pelabur. Tapi pada kebiasaannya, untuk menganalisa korporat yang tidak menunjukkan peluangan untung atau untung sedikit saja dengan menggunakan nisbah harga pada hasil. Nisbah harga pada hasil juga boleh digunakan bersama penanda aras yang lain seperti margin keuntungan, kerana akan dapat menjadi petunjuk kepada sesuatu syarikat bahawa ia akan menunjukkan prestasi yang bagus atau tidak pada masa akan datang. Okey, pada topik ini kita akan berbincangkan tentang cara nak mengetahui nisbah PR yang paling baik.
Nisbah harga pada hasil sebenarnya menunjukkan berapa nilai pasaran setiap RM penjualan syarikat. Nisbah ini dapat efektif dalam menilai saham pertumbuhan yang belum menghasilkan keuntungan atau mengalami kemunduran sementara. Sebagai contoh, jika syarikat belum memperoleh keuntungan, pelabur dapat melihat nisbah PR untuk menentukan sama ada stok tersebut dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi. Sekiranya nisbah PR lebih rendah daripada syarikat yang setanding dalam industri yang sama yang menguntungkan, pelabur mungkin mempertimbangkan untuk membeli saham tersebut kerana penilaiannya yang tentu. Nisbah PR ataupun nisbah harga pada hasil perlu digunakan dengan nisbah dan metrik kewangan yang lain kerana untuk menentukan sama ada stok dinilai dengan betul. Dalam industri seperti semikonduktor, contohnya, ada tahun-tahun di mana hanya beberapa syarikat yang menghasilkan pendapatan. Ini tidak bermaksud stok semikonduktor tidak menilai. Dalam kes ini, pelabur dapat menggunakan harga pada jualan atau pada hasil dan bukannya nisbah harga pada pendapatan untuk menentukan berapa banyak yang mereka bayar untuk RM1 penjualan syarikat daripada RM1 dari pendapatannya. Sekira pendapatan syarikat negatif, nisbah PE tidak optimum kerana tidak akan dapat menilai saham kerana penyebutnya kurang dari sifar. Harga pada hasil dapat digunakan untuk melihat situasi pemulihan sesuatu syarikat atau untuk memeriksa semula bahawa pertumbuhan syarikat belum dinilai terlalu tinggi. Ia sangat berguna apabila syarikat mula mengalami kerugian dan sebagai hasilnya tidak mempunyai pendapatan dengan mana pelabur dapat menilai sahamnya. Apabila bertimbangkan bagaimana untuk menilai sesebuah syarikat untuk menghasilkan pada wang pada tahun lalu, nisbah kecuali pada syarikat itu keluar dari perniagaan, nisbah PR akan menunjukkan sama ada saham syarikat itu dinilai dengan potongan harga berbanding yang lain di sektornya. Katakan syarikat itu mempunyai PR 0.7, sementara syarikat lain rata-rata 2.0 untuk nisbah PR. Sekiranya syarikat dapat mengubah keadaan, sahamnya akan menikmati kenaikan besar apabila nisbah PR menjadi lebih dekat dengan syarikat yang lain. Sementara itu, syarikat yang mengalami kerugian ataupun pendapatan negatif juga boleh kehilangan hasil dividennya. Dalam kes ini, nisbah PR mewakili salah satu langkah terakhir untuk menilai perniagaan. Apabila semua perkara tidak berubah, PR yang rendah adalah berita baik bagi pelabur. Sementara nisbah PR yang sangat tinggi boleh menjadi tanda amaran. Untuk topik yang kedua terakhir ialah kelemahan nisbah harga pada jualan. Walau bagaimanapun, perolehan hanya bernilai jika ia menjadi pendapatan. Contohnya syarikat pembinaan yang mempunyai perolehan penjualan yang tinggi tetapi membuat keuntungan sederhana. Sebaliknya, syarikat software dapat menjana keuntungan bersih RM4 untuk setiap hasil penjualan RM10. Apa maksud perbezaan ini adalah bahawa nilai penjualan tidak selalu diperlakukan dengan cara yang sama untuk setiap syarikat. Sesetengah pelabur memandang hasil penjualan sebagai petunjuk pertumbuhan syarikat yang lebih dipercayai. Walaupun pendapatan tidak selalu menjadi petunjuk kesihatan kewangan yang boleh dipercayai, angka pendapatan penjualan juga tidak boleh dipercayai. Nisbah harga pada hasil tidak mengambil kira hutang pada kunci kira-kira syarikat, firma tanpa hutang dan nisbah PR rendah adalah pelaburan yang lebih menarik daripada syarikat mempunyai hutang yang tinggi dan PR yang sama. Pada suatu ketika, hutang tersebut perlu dibayar dan hutang tersebut mempunyai perbelanjaan faedah yang berkaitan dengannya. Nisbah harga pada jualan sebagai kaedah penilaian tidak mengambil kira bahawa syarikat dengan tahap hutang yang tinggi dan akhirnya akan memerlukan penjualan yang lebih tinggi untuk membayar hutang tersebut. Secara konklusinya, seperti semua teknik penilaian, penanda aras yang berdasarkan penjualan hanya sebahagian daripada penyelesaian. Pelabur harus mempertimbangkan beberapa penanda aras untuk menilai syarikat. Nisbah PR yang rendah dapat menunjukkan potensi yang tinggi pada masa akan datang, selagi ditambah dengan kriteria-kriteria yang lain, seperti margin keuntungan yang tinggi, hutang rendah, dan prospek pertumbuhan yang tinggi. Jika tidak,
PR boleh menjadi penanda aras nilai yang salah. Ini pula adalah rujukan yang saya menjadi sebagai, ini adalah website yang menjadi sebagai rujukan untuk saya untuk membuat ebook ini. Dari itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, dan yang kesilapan dan salah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.